Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Kemenyan Berasap SKB kali ni. Dalam siri kali ni aku nak kongsikan pengalaman aku pada tahun lewat 90-an dulu, di mana aku menuntut di sebuah pusat pengajian yang terletak di utara Semenanjung Malaysia. Jadi dekat sini aku tak akan sebutkan nama pusat pengajian ni, dan aku juga tak akan sebut nama kawan-kawan yang terlibat dalam cerita ni. Jadi kisah ni berlaku sekitar tahun 97 dahulu. Okey, ni nak dijadikan cerita. Pada masa tersebut aku menetap di salah sebuah kolej yang disediakan, dan bilik yang disediakan boleh memuatkan 4 orang pelajar. Jadi di bilik yang aku duduk ni, kita orang ada 3 orang, yang mana pada kebanyakan masanya hanya kami berdua sahaja yang tinggal di bilik tersebut, kerana kawan yang seorang lagi dia suka lepak di bilik kawannya yang lain. Jadi perkara ni perkara biasa sewaktu di universiti dulu. Dia ada kawan-kawan preference yang mana dia suka, dia akan lepak bilik orang ni lepak bilik orang ni, orang ni lepak bilik orang ni. Jadi dekat bilik aku ni pada kebanyakan masa hanya aku dengan kawan aku lagi seorang ni. Jadi aku bagi nama dia Rizwan, bukan nama sebenar. Okey. Jadi kami ni pada masa tersebut bukan macam sekarang ni. Sekarang ni kita ada dobi layan diri apa semua ni kan. Jadi pada masa tersebut kita tak ada benda-benda tu. Kalau nak hantar dobi, kena pergi ke pekan, dan kau tinggal baju kau yang di always traditional kan. Maknanya kau tinggal baju kau, nanti dia akan dobikan, dia akan keringkan apa semua. Nanti esok atau lusa tu kau akan datang pick up. Dan kosnya pada masa tersebut bagi akulah, seorang student kan, ianya agak keras jugalah. Jadi kebiasaannya kami akan basuh baju sendiri. Rutin kami kebiasaannya rutin untuk membasuh baju. Kebiasaannya jatuh sama ada pada Jumaat malam ataupun Sabtu malam. Jadi kat sini aku nak terangkan serba sedikit lah berkenaan dengan bilik ni. Bilik ni boleh muatkan 4 orang. Maknanya ada 2 katil double decker di sebelah kiri, dan ada 2 lagi katil double decker di sebelah kanan. Sementara tu akan ada meja study panjang dekat belah depan lah. Maknanya ni tingkap ni, pintu masuk kat belakang ni. Okey. Jadi aku dengan Rizwan ni aku duduk di katil, tidur di katil bawah sini, sementara di katil atas adalah Rizwan, dan ada sahabat seorang lagi di katil bawah belah sini yang selalu tak ada ni, yang jarang ada. Sekali-sekala dia balik, dia tidur kan. Tapi most of the time dia dekat tempat lain. Okey, itu serba sedikit berkenaan dengan bilik kami lah. Jadi berbalik kepada rutin basuh baju ni, ini di mana cerita ni bermula lah. Jadi pada masa tersebut dalam sekitar jam 1:30 pagi macam tu aku terjaga daripada tidur. Jadi bila aku terjaga daripada tidur ni bukan sebab apa, sebab pada masa tersebut adalah musim hujan. Sebagaimana yang korang tengok macam sekarang ni, waktu aku buat video ni musim hujan, dan ianya tak ada sebarang sound effect. Segala bunyi cengkerik, bunyi katak apa semua kau dengar ni, ini adalah bunyi yang sekitar rumah aku. Belakang rumah aku ni hutan. Oh, dah melalut sikit. Okay, jadinya aku pun terjaga daripada tidur sebab aku nak terkencing, nak buang air lah kan. Jadi aku pun bergerak menuju ke tandas. Jadi bila aku buka pintu ni, dia macam mana dia bilik, dia punya struktur asrama tu bilik kami ni macam ni di sini, kemudian dia bentuk L macam ni, kemudian dia teruslah sampai ke hujung. Lepas tu dia ada masuk ke kanan balik, tapi di tengah-tengah ni adalah tandas. Dan tandas ni, ini adalah ruangan yang tertutup, sementara dekat tepi ni adalah ruangan yang terbuka. Ruangan yang terbuka ni adalah tempat untuk student-student nak basuh baju apa semualah. Jadi ada pipe, ada para dia apa semua. Jadi waktu aku buka pintu bilik aku tu, memang akan nampak terus tempat membasuh baju ni. Jadi aku tengok, aku nampak kawan aku si Rizwan ni, dia sedang membasuh baju. Cakap, wish, apa hal ni? Pukul 1:30 pagi kan basuh baju. Jadi aku pun tak ada ambil pot banyak sangat.
Aku terus jalan menuju ke toilet. First thing first, aku pergi buang air kecil dulu. Setelah selesai pergi buang air kecil, aku pun kira dalam toilet tu aku keluar. Dia ada pintu pula sini. Pintu, ni toilet kawasan tertutup ada pintu untuk pergi ke kawasan nak membasuh baju ni. Aku pun sandar kat tepi pintu tu lah, sambil aku tengok kawan aku si Rizwan ni. Aku cakap, Wan, lewatnya kau basuh baju malam ni kan? Aku bertanya lah kepada si Rizwan kan. Tapi langsung tiada reaksi daripada Rizwan tau. Dan pada masa tersebut Rizwan hanya berseluar pendek, tak pakai baju. Dia duduk sental baju. Tapi sental bajunya agak slow motion lah. Dia sental zerak cakap. Jadi bila aku tengok keadaan macam tu, aku tanya, bro, kau kenapa ni? Basuh baju pun slow motion ni. Kalau tak larat tidurlah dulu kan. Lagipun esok boleh sambung. Apa masalahnya ni kan? Kalau dah penat sangat jangan paksa diri. Rizwan hanya diam saja. Jadi dah 2 kali aku tegur, dia diam aja. Lepas tu aku pun, Wan, kau dengar tak ni aku cakap dengan kau ni? Aku bertanya lagi. Dia buat tak reti je kan. Jadi bila dia buat tak reti tu, aku pun tanggalkan satu slipper. Jadi dengan kaki aku ni, aku tunjal sikit dekat bahu dia tau. Sebab dia membelakangkan aku Aku tunjal sikit kat bahu dia. Oi, tak dengar ke aku bercakap dengan kau ni? Takkan aku bercakap dengan Singki ni pula kan? Tiada sebarang reaksi, tiada jawapan daripada mulut si Rizwan. Dia hanya menoleh ke belakang macam ni. Kemudian dia pandang balik ke depan. Jadi waktu dia menoleh ke belakang tu, aku nampak lah muka dia. Memang muka Rizwan, tapi ianya agak pucat lah. Jadi aku macam, apa hal ni kan? Nampak muka macam tak sihat. Jadi aku tegur lagi. Aku cakap, Wan, kau ni muka kau pun pucat apa semua. Kau kenapa? Kau okey ke tak okey? Dia masih diam. Jadi bila dia masih diam, aku pun berjalan ke depan. Jadi sekarang aku menghadap dia, tapi kepala dia tunduk. Dia basuh baju, tunduk. Zap kan. Aku pun terus tengok. Aku tengok muka dia tau. Wan, apa pasal muka kau pucat sangat ni? Kalau kau tak sihat, tidurlah dulu. Nanti kemudian boleh basuh baju kan. Dia hanya angkat kepala. Dan ini yang aku rasa macam agak seram jugalah tiba-tiba. Sebab Rizwan dia angkat kepala dan dia hanya senyum saja. Bila dia tengok aku tu, dia senyum je. Jadi aku macam, kau ni Wan, kau sakit ke apa? Aku terus bertanya lagi kan. Jadi masih tiada sebarang jawapan. Jadi selepas dia senyum tu, dia terus tunduk dan dia teruskan membasuh baju macam biasa. Jadi aku pun macam, lantak kau lawan. Aku datang sini sembang-sembang dengan kau buat tak reti kan. Jadinya aku pun terus berjalan menuju ke bilik aku. Jadi bila menuju ke bilik aku tu, bila aku buka saja pintu, sebab dia ada lampu dekat hallway tu semua ada lampu. Jadi bila aku buka pintu, aku nampak, benda pertama yang aku nampak adalah katil kat kiri kanan. Dan lagi satu yang aku nampak adalah katil atas tu, Rizwan sedang tidur di katil atas. Jadi pada masa tersebut, terus meremang satu badan. Aku terus pusing ke belakang. Bila aku pusing ke belakang, Rizwan yang tadinya sedang basuh baju, dia dah pusing ke belakang, berdiri sambil tengok aku. Sekarang pukul 12.30 malam guys. Okay. Jadi dia pusing ke belakang, dia tengok aku sambil tersengih tau. Tersengih ke tersenyum ke aku pun tak tahu. Tapi senyumannya tu sangat lebar lah kan. Jadi aku tengok, aku terus masuk ke dalam. Aku belum tutup pintu lagi. Aku masuk ke dalam. Aku terus kejutkan Rizwan yang sebenarnya sedang berada tidur atas katil ni. Aku teruskan kejutkan dia kan. Wan, bangun Wan. Lepas tu dia pun bangun kan. Apa hal kau ni Jul? Kau ni, aduh, dah pukul berapa ni? Kau nak kacau aku time-time macam ni buat apa? Dia membebel kan. Dia cakap, Wan, tadi aku nampak kau basuh baju. Lepas tu si Rizwan pun kata, basuh baju kepala otak kau. Aku kat sini aku tidur kot. Gila apa aku nak basuh baju malam-malam kan. Whereby kita orang jarang basuh baju pukul 12, pukul 1, pukul 2 tau. Jadi cakap, Wan, bangunlah Wan. Cakap, kau tengok sendiri kan. Jadi Wan ni pun nak tak nak, dia bangun daripada katil dia. Dia genyek-genyek mata dia apa semua. Turun.
bila kita tengok balik dekat tempat membasuh baju tadi, Rizwan photostate ni tadi dah tak ada kat sana. Jadi Wan ni pun membebel lah kan, kata apa hal kau ni Joy, mana ada orang, kau ni kau mengigau ni kan. Jadi dalam tengah duk kalut-kalut macam tu kan, tiba-tiba melintas. Kami nampak, kali ni kami berdua nampak dia memang melintas belah sini tadi bilik ke dia melintas, dia just kemudian hilang. Jadi Rizwan tengok muka aku tengok muka Rizwan. Kami tak ada cerita banyak, terus tutup pintu, kunci. Pintu bilik kami sebenarnya memang tak pernah berkunci sepanjang semester. Itu first time kami kunci. Kami kunci, masing-masing masuk dalam bilik. Dua-dua orang kami dah duduk dekat katil bawah. Cakap, kau nampak tak Wan? Kami nampak siut apa benda dia cakap tadi kan. Itulah dia, kita ni jauh kat dalam hutan. Aku pula pergi sepak pula benda tu tadi kan. Aku quiz dia. Basically waktu yang aku kata aku tanggalkan slipper, aku pakai ibu jari kaki aku kan, aku macam tunjal-tunjal lah dekat bahu atas ni kan. Aku beritahu kat Rizwan tu. Rizwan cakap, kau tunjal-tunjal belakang dia. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Aku kata, mana aku tahu, aku ingat itu engkau. Sebab aku bersembang dengan kau, kau buat tak reti je. Mujur aku tak jack je belakang kau. Jadinya kami teruslah bersembang kan, macam duk memikirkan apa benda sebenarnya ni kan. Macam aku sendiri interaction yang paling lama lah dengan benda tersebut. Sementara si Rizwan pula, dia hanya nampak ada benda lalu. Jadi benda yang lalu ni dah bukan berupa Rizwan, dia dah berupa macam ada satu lembaga tembus pandang. Dia je selalu saja. Kami pun tak tahu laki ke perempuan ke apa ke, dia je selalu. Jadi malam tersebut memang kami berdua tak tidur lah ceritanya sampai ke pagi. Alhamdulillah kedua-dua kami keesokannya tak adalah demam ke apa, tak ada. Alhamdulillah. Cumanya kami tertanya-tanya apa benda lah sebenarnya yang kami nampak semalam. Jadi itu serba sedikit pengalaman aku sewaktu menuntut di institusi pengajian yang terletak di utara Semenanjung Malaysia ni. Nanti dalam episod akan datang aku akan sharekan lagi beberapa lagi peristiwa yang berlaku kepada kami. Most of the time aku dengan si Rizwan ni lah, bukan nama sebenar, aku dengan dia. Jadi aku akan sharekan beberapa lagi perkara yang berlaku pada kami sepanjang kami menuntut kat sana. Dan bear in mind Rizwan dia menamatkan pengajian di sana, sementara aku tak tamatkan pengajian kat sana. Aku lompat universiti. Itu panjang ceritanya, itu dalam cerita lain nanti. Okay, jadi akhir kata benda-benda macam ni memang wujud. Tidak semestinya kalau seseorang itu tak pernah berjumpa dengan benda-benda sebegini terus ditafsirkan sebagai benda-benda ni tak ada. Okay, jadi takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam SKB yang selanjutnya. Yeah.